صراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد أو كما قال. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini pagi yang ke-20 25 ke 26 no? Daripada bulan Sya'ban 1442 Hijrah. Allah masih lagi menjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ada faedah, ada manfaat, ada kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang pertama sekali macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya insya-Allah. Baik. Pagi ini insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab kita, kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama yang disusun oleh Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari hafizahullah taala, seorang ulama daripada Banjarmasin, Indonesia. Dan kitab ni asalnya dalam bahasa Arab, kemudian diterjemah ke bahasa Melayu oleh murid kepada Kiai ini, yang mana murid beliau sekarang ada di Malaysia sekarang ni, iaitu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan sama-sama daripada kitab ni mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Pagi ni insya-Allah kita sambung muka surat yang ke hadis ke-20. Okey, baik. Pagi ni insya-Allah kita akan tengok hadis yang ke-20 muka surat 40. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala, hadis yang ke-20. Tajuknya, murid itu titipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada seorang guru. Murid itu adalah titipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada seorang guru. Siapa yang ada kitab buat kurungan sikit atas titipan tu, tulis itu wasiat. Senang kita nak bagi senang, makna mudah. Murid itu wasiat Rasulullah kepada seorang guru. Apa maksud dia Ustaz? Kalau perkataan mudah dia macam inilah. Baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada mana-mana orang yang menyampaikan ilmu, siapa-siapa yang sampaikan ilmu, tolong sampaikan ilmu yang benar kepada murid. Tolong mengajak benda yang betul kepada orang hak mengaji. Sebab apa? Sebab orang hak mengaji ni dia adalah wasiat Nabi kepada guru. Maksudnya Nabi wasiat pada tok-tok guru, Nabi wasiat pada orang alim, Nabi wasiat pada orang yang sampaikan ilmu, kamu tolong ajak hak betul-betul dekat anak murid. Boleh faham tak? Maknanya kita sebagai pelajar ni, kita semua adalah sebahagian daripada pesanan Nabi kepada guru. Baik, cuba tengoklah hadis ni. An Abi Harun Al-Abdi radhiyallahu ta'ala anhu qala كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فيقول مرحبا بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا أو كما قال. Daripada Abu Harun Al-Abdi radhiyallahu taala anhu berkata, kami sering datang menemui Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Lalu beliau berkata, yakni Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri berkata, selamat datang
dengan wasiat ataupun titipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, sesungguhnya umat manusia akan datang mengikuti kamu. Kamu tu siapa ada kitab buat kurungan siap-siap tulis tu sahabat. Kamu tu maksud dia sahabat. Sesungguhnya umat manusia akan datang menemui kamu para sahabat. Tu senang bahasa. Dan sesungguhnya orang banyak akan datang menemui kamu daripada seluruh penjuru dunia. Mereka datang untuk belajar ilmu agama daripada kamu. Oleh itu, apabila mereka datang, maka wasiatku kepada kamu, pesananku kepada kamu para sahabat, hendaklah kamu melayani mereka dengan baik. Boleh nampak noh hadis tu mudah ya, noh insya-Allah noh. Baik. Cuba tengok keterangan. Para penuntut ilmu agama itu merupakan titipan ataupun amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi seorang guru. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji pagi ni. Kita nak, bukan kita nak bahas lah, tapi kita nak bagi satu gambaran lah. Kita sebagai manusia, kita diminta untuk melakukan wasiat setiap malam. Saya rasa ayah-ayah semua takut Imam Ghazali pesan pada kita, setiap malam sebelum tidur buat wasiat. Saya pun mengaji tajuk ni, tapi sampailah tak buat lagi. Kan kita diminta untuk tulis wasiat. Dan kalau boleh setiap 2 hari sekali kena ada wasiat tu. Wasiat tu kena ada. Dan bagi siapa yang pernah mendapat wasiat sebelum ni lah, daripada mak ayah ke atau tok wan kita ke siapa-siapa ke, selalunya wasiat ni adalah pesanan tentang perkara yang sangat berharga. Selalu orang wasiat dia akan wasiat benda-benda yang berharga bagi dia, benda-benda yang mahal di sisi dia, benda-benda yang dia rasa benda ni ada harga lah, bahasa mudah dia. Orang tak ada wasiat benda biasa-biasa. Contoh macam ni lah, ada ke orang wasiat ni nanti kalau ayah mati nanti, apa nama ayah punya pen ni kalau boleh hak sebatang ni apa bagilah kat siapa-siapa. Ada? Tak ada. Selalunya orang wasiat ni, orang wasiat benda besar-besar. Wasiat tanah, wasiat rumah, wasiat duit. Hak benda hak besar-besar lah. Dan bila wasiat ni sebenarnya benda besar, benda berharga, hari ni kita kena faham. Rupanya bagi kita penuntut ilmu ni kita hak mengaji ni, rupanya bagi Rasulullah memandang, Rasulullah, bahasa kampung kita ni, Rasulullah anggap kita ni benda berharga. Baginda menganggap penuntut ilmu ni benda mahal. Orang yang ada harga, orang yang ada kedudukan, orang yang perlu dijaga betul-betul. Bahasa kampung kita, orang mengaji ni rupanya baginda sallallahu alaihi wasallam pandang tinggi. Penuntut ilmu ni, orang mengaji ni, baginda pandang tinggi. Sebab tu kita bila jadi penuntut ilmu, mengaji bagi elok. Bila jadi penuntut ilmu, Ustaz, dapat title, dapat gelaran sebagai orang yang mengaji. Sebab tu mengaji sungguh-sungguh, jaga adab sungguh-sungguh. Jangan buat macam hak kita duk mengaji dulu tu. Mengaji, tapi duk buat perangai dalam hidup macam orang tak mengaji. Jangan. Orang mengaji, buat cara macam mengaji lah. Tu senang bahasa. Sebab orang mengaji ni, Nabi SAW pandang tinggi. Kena jaga elok-elok. Kan? Lepas tu kalau kita mengaji detail sikit, orang menuntut ilmu kadang-kadang dia tak buat benda-benda makruh. Orang hak mengaji. Tu kalau ayah mengaji dulu, ada tutup guru dulu, mereka tak ada. Tapi makan di kedai. Benda-benda yang menjatuhkan maruah, mereka tak buat. Hanya orang mengaji ni dia kena jaga, title tu dia kena jaga. Orang menuntut ilmu dia kena jaga kedudukan dia tu. Pasal apa? Pasal Rasulullah pandang tinggi pada dia. Sebab tu Rasulullah pesan sungguh-sungguh, Nabi jadikan dia ni sebagai benda wasiat. Nak jaga tu, benda-benda macam ni nak jaga. Baik. Para penuntut ilmu merupakan wasiat ataupun amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi seorang guru. Nabi pesan pada tutup guru, pada orang alim, jaga elok-elok penuntut ilmu ni. Pasal apa? Mereka itu datang daripada seluruh pelosok daerah untuk berserah diri di hadapan seorang guru. Depa mai pada jauh nak mengaji dengan mana-mana guru. Mereka siap menerima apa yang disampaikan oleh seorang guru. Depa boleh, bahasa kampung kita ni, mai tu kira suara tengkuk lah. Tok guru nak buat apa ke, nak marah ke, nak apa, nak ajak apa, kami terima. Kan, pelajar-pelajar dulu kan semua macam tu. Kan, jenis pergi duduk di satu tempat, mengaji dengan tok guru tu sampai 5 tahun. Ada kala macam Syed Muhammad Alawi. Ni ulama besar di Mekah. Siapa pergi mengaji dengan dia 10 tahun, tak boleh balik. Mari kita dengar satu kuliah, 10 tahun tak boleh balik. Pergi mengaji dengan dia, selagi tak sampai 10 tahun tak boleh balik. Dan yang kedua, kalau pergi mengaji dengan dia, tak balik tu sepasal dah.
Kalau duk cakap, teringat kat mak lah, teringat kat mak lah. Bukan kata nak balik pun, teringat dia, teringat kat mak ke, teringat kat ayah ke. Dia akan ambil beg baju budak-budak hak teringat ni, ambil, dia tolong beli tiket sekali. Nah, balik. Tu sampai. Oh, ada tok guru sampai tahap macam tu. Dia dah teringat kan. Ambil tiket ni. Ambil tiket ni, balik. Balik. Ni beg pun saya siap dah, balik. Jangan main. Ada ke tok guru macam tu? Ada. Ada tok guru yang diminta anak murid dia nak balik, dia tak duduk lu dengan aku, duduk lu. Duduk lu, lagi tak sampai 20 tahun jangan balik, lagi tak sampai 17 tahun jangan balik. Lagi tak khatam kitab sekian-sekian jangan keluar pada pondok. Anak murid minta, tok guru boleh lah, saya nak berhenti, nak apa? Tak usah berhenti, duduk lu, duduk lu, duduk lu. Jadi pun main serah diri je, main serah diri je macam tu. Jadi tok guru tu akan letak apa yang sesuai dengan anak murid dia tu. Baik. Mereka seakan-akan kertas yang putih dan bersedia menerima apa yang ditulis oleh seorang guru. Kira anak murid main mengaji tu macam kertas putih lah. Tok guru nak curah color apa, curahlah color apa pun. Nak tulis apa, tulislah. Nak contiang apa, contianglah. Mereka akan dicorakkan oleh guru. Baik. Maka tanggungjawab gurulah. Jadi tok guru itulah tanggungjawab dia untuk mengisi dada mereka dengan ilmu yang benar. Yang saya sebut tadi. Jadi tok guru kena ajak anak murid benda hak betul. Ilmu yang bermanfaat, kena ajak benda hak bagi manfaat. Tak kira lah tok guru tu mengajar agama ke ataupun dia mengajar ilmu-ilmu duniawi, sama lah. Ayah-ayah yang mengaji pagi ni mungkin ada hak jadi cikgu matematik, cikgu sains, cikgu geografi, kemahiran hidup, ataupun ibu-ibu di belakang duk ajak anak di rumah, sama, benda sama. Mana-mana orang yang ada tugasan mengajak orang lain, dia kena ingat Nabi pesan kat kita, ajak begitu. Ajak begitu. Ilmu-ilmu yang diwarisi daripada para ulama turun-temurun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ajak ilmu yang benar. Jangan duk pi kelentong merapu, jangan duk ajak untuk kepentingan peribadi, jangan duk ajak satu-satu benda yang salah dengan apa yang ada dalam agama, jangan. Maka jangan sampai seorang guru mengajarkan kepada mereka ilmu yang bertentangan dengan syariat Islam, jangan. Nah, hati-hati noh, Nabi pesan ni. No. Dan jangan, boleh dapat cakap tu noh, ni bahasa mudah ya. Dan jangan sampai ulama itu membina anak murid untuk memenuhi keperluan peribadi. Yang ni lagi sakan. Jangan sampai mana-mana tok guru, mana-mana orang alim ataupun mana-mana orang yang mengajar ni, dia mengajak anak murid, dia duk gunakan anak murid tu untuk kepentingan dia. Itu yang dulu wallahu a'lam lah. Saya tak fokus, tak khusus pada siapa-siapa, secara umum lah. Kadang ada tak sebut pada siapa lah, ni secara umumnya. Kadang ada orang yang mengajak, bukan mengajak di masjid, mengajak ni maksudnya dia ambil anak-anak murid main mengaji dengan dia. Lah kali dia gunakan anak murid tu untuk kutip dana muzik yang kata, dapat keuntungan tu dia pakai. Maksudnya dia menggunakan anak murid tu untuk manfaat diri dia. Oh, ni Nabi cukup marah. Dia kira tak beramanah. Dia gunakan anak-anak murid dah, tak kira lah anak murid tu kecil ke, anak murid tu orang tua ke apakah. Dia gunakan anak-anak murid ni untuk kesenangan dia. Ini cukup bahaya. Ni tak ada apa noh, insya-Allah. Baik. Ataupun tujuan-tujuan lain yang bukan menuntut keredaan Allah Taala. Tak kiralah dia guna untuk apa, nak dapat keuntungan lah, apa macam-macam lah. Di sini letaknya ujian kepada seorang guru. Inilah ujian kepada guru. Dia diberikan anak murid, Allah Taala uji dia dengan anak murid tu. Jadi buat bagi elok. Maka apabila dia sentiasa ingat bahawa murid itu amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di sisinya, maka dia mesti berhati-hati membimbing mereka supaya mereka benar-benar menjadi ulama pewaris Nabi yang membimbing manusia ke jalan Allah untuk mencapai keridhaannya. Sebab itu saya sebut dah itu sekali kan. Sebab itu ayah-ayah, ibu-ibu yang mana kita kalau nak sampaikan ilmu pada siapa-siapa, satu benda kita bubuh dalam kepala siap-siap. Kan? Dan ini wasiat
tok guru kita juga ke? Tok guru kita pesan, usikum an taqula la a'lam fi ma la ta'lam. Hak ni kalau boleh kita pakat bulang kepala walaupun kita jadi mak ayah. Bila jadi mak ayah kadang anak tanya, buhlah kepala benda ni. Apa dia ustaz? Guru-guru kita pesan, usikum, aku wasiat pada kamu, aku pesan kat kamu, aku amanahkan pada kamu, antaqula la a'lam, supaya kamu sentiasa cakap tak tahu. Cakap tak tahu fi ma la ta'lam, pada apa yang kamu memang tak tahu. Kalau perkataan kampung kita ni, kalau benda tu tak tahu, jawab tak tahu. Jangan buat-buat tahu. Ya. Kadang bini tanya, contoh, bini tanya, abang ni macam mana abang? Kita duk ngaji sikit, jadi bini tanyalah. Kalau kita tak tahu benda tu, jawab tak tahu. Jangan duk kira kilas kau tu, kilas kau ni, buat kau ni, buat kau ni. Oh, jangan. Macam apa Ustaz? Walaupun isteri kita tu isteri, tapi dia juga sedang belajar dengan kita. Jadi amanah untuk kita, jawab bagi betul kat dia. Tak tahu, kata tak tahu. Yang main tanya tu Ustaz, anak, sama agak. Tak tahu, cakap tak tahu. Nanti kita cari jawapan, kita bagi tahu kat dia balik. Jadi ustaz main mengajar, sama agak. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Tak malu Imam Malik, orang tanya 40 soalan. 40, kan sikit 40 soalan. Imam Malik. Bukannya Malik. Imam Malik, orang tanya 40 soalan. Dia jawab 4 je. 4 ke 2 je. Hak lebih pun, aku tak tahu. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Tak tahu, jawab tak tahu. Tak malu Bukan aib. Jawab tak tahu. Awak yang senyap, nampak ke? No? Rupanya, bahasa ni kita sebut kasar lah. No? Rupanya duk buat tahu sendiri ni, duk belah ikut suka ni. Takut-takut kita khianat dengan amanah yang Rasulullah SAW bagi pada kita. Lepas tu kena hati-hati sikit benda-benda macam ni kan. Tak tahu jawab tak tahu, tak apa no? Tidak ada aib pada perkara tersebut. Boleh no? InsyaAllah no? Baik, satu. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah SWT sekalian, hadis yang kedua, surat 42. Sebelum nak baca hadis ni, lari tajuk sikit boleh tak? Sikit no? Ya. Saya tak mau ulas aku no, isu audio tu. Audio tu, tak tahulah betul tak betul, wallahualam. Siapa yang tahu cerita audio lah. Cuma kalau betul, kita rasa kalak lah sikit. No? Ya. Cuma nak pesan lah, kita yang berada di, kita ni orang biasa di Malaysia ni, kalau boleh, apa-apa perkara hak sedang berlaku dalam negara kita ke mana kan, minta tolonglah no. Kita sebagai orang Islam, kalau boleh, biarlah kita hidup bersatu padu. Hak tu dulu. Orang Islam di bawah, hak kita di bawah, orang biasa di bawah ni, kalau boleh, biarlah kita ni, pasal mudah dia jangan kelihatan. Kan? Pasal tak ada lagi lah dalam sejarah kehidupan baginda SAW sampai sekarang, 1400 tahun Islam bertapak atas muka bumi ni, tak ada lagi lah. Bila bercerai jadi kuat, tak ada. Bila bercerai jadi kuat, tak ada. Kalau bersatu, bukan bersatu ke? Kalau kata kita bersama, bersatu, bersepakat jadi kuat, yang tu dah 1400 tahun terbukti. Dah proven, dah terbukti dah. Tapi kalau bercerai kuat, tak ada. Lepas tu kita minta kalau boleh, yang ada, yang mengaji dan sebagainya, kalau boleh, apa-apa isu lah yang nak berlaku, orang Islam, dia perlu bersatu. Jangan berkelahi, jangan pecah. Pecah, orang yang bukan Islam akan ambil kesempatan atas perpecahan orang Islam. Yang tu je saya boleh abang. Jangan berkelahi. No? Hak atas pula, mereka berkelahi. Mereka atas berkelahi, biar mereka berkelahi lah. Nanti mereka settle lah. Tapi di bawah jangan berkelahi. Kalau berkelahi, orang kapiak akan ambil alih semula. No? Saya bukan nak bicara tajuk tu, lari tajuk pula. Tak mau bicara tajuk tu. Saya nak kongsi yang lain. Kita lebih kurang 3-4 hari lagi, kita akan lebih kurang lah 3-4 hari lagi, hari Selasa atau Rabu minggu depan, kita akan mula berpuasa Ramadan. Saya rasa tutup guru banyak duk main cerita dah kaitan dengan Ramadan, nak puasa apa semua tu. Saya nak kongsi satu point ya. Mungkin kita ambil sikit lah peringatan tentang isu ni lah. Saya nak minta kalau boleh ayah-ayah ibu-ibu sekalian, kita bila nak puasa bulan Ramadan, antara perkara kalau boleh mulai pada hari ni pun tak apa. Bos siap dalam kepala hak ni loh. Hak ni simpan dalam kepala siap-siap. Apa dia Ustaz? Bulan Ramadan yang nak main nanti, kalau boleh kita kena belajar hormat bulan Ramadan. Itu bahasa kita terjemah cara kampung kita lah. Tolong belajar balik hormat bulan Ramadan.
Dah Ustaz, bulan Ramadan tu kita puasa betul. Bulan Ramadan kita puasa, kita buat ibadat, kita apa. Tapi kadang-kadang ada orang tak perasan. Bulan Ramadan dia buat ibadat, tapi dia tak reti hormat bulan Ramadan. Sedangkan bulan Ramadan ni juga perlu dihormati. Dia adalah bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Jadi kita kena hormat kat dia. Bahasa mudah macam ni lah. Ayah-ayah duduk di Sungai Ulang. Ni, Sungai Ulang lah sini. Sungai apa? Sungai Limau. Kita semayang di Sungai Limau dengan kita semayang di Mekah, pahala sama. Pahala sama. Tak sama. Semayang jemaah di Sungai Limau dengan semayang jemaah di Masjidil Haram, pahala sama. Tak. Pahala semayang jemaah di Masjidil Haram jauh lebih besar. Sebab apa Ustaz? Sebab tempat tu Allah Ta'ala muliakan. Okay? Ayah-ayah buat ibadat pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dengan buat ibadat pada hari ni, hari Jumaat ni, sama? Tak sama. Pasal apa tak sama? Pasal hari ni dia sebut Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Hari ini Allah Ta'ala muliakan. Jadi buat ibadat hari ni tak sama dengan hari-hari lain. Kita buat ibadat dalam bulan Muharram, bulan Safar apa semua ni, dengan buat ibadat bulan Ramadan, sama? Tak sama. Bulan Ramadan pahalanya jauh lebih besar sebab dia bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Boleh faham bahasa tu? Selesai. Boleh dapat tu noh? Nak abang kata tempat tu dimuliakan, masa tu dimuliakan, dia lebih sikit, kelebihan dia banyak. Tapi jangan lupa nah, kita kalau buat merapu di Sungai Limau, merapu di Sungai Limau dengan merapu di Mekah, dosa dia pun tak sama. Merapu di Sungai Limau, duk buat benda merepek, duk tengok janda lah, duk mengumpat lah, duk mengata ke orang ke apa. Duk merapu di Sungai Limau dengan merapu di Mekah pun tak sama. Merapu di Mekah, dosa dia lebih besar. Sebab kita merapu, buat maksiat di tempat yang Tuhan muliakan. Dosa dia lebih besar. Buat merapu hari lain dengan buat merapu hari ni, tak sama. Hari ni kalau buat merapu, dosa dia lebih besar. Sebab hari ni Allah Ta'ala muliakan. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Buat merapu dalam bulan lain dengan buat merapu dalam bulan Ramadan hendak mai ni pun dosa tak sama. Sebab itu ada pepatah yang berbunyi, penghormatan lebih utama daripada taat. Hormat lebih utama daripada taat. Sebab itu Ramadan nak mai ni kena hormat. Orang tak semayang, tak jadi kapiak. Ni bahasa mudah lah. Lejak sikit boleh orang. Kita habis ni ya. No? Tak apalah hadis ke-20 bulan depan lah. Buat macam mana tak dan. Orang tak semayang tak jadi kapiak. Tak ada lagi lah. Walaupun ada pandangan mazhab Hanbali kata siapa tak semayang kapiak. Tapi jumhur, majoriti ulama kata tak semayang fardu ni tak jadi kafir. Tapi dia berdosa besar. Orang tak semayang tak jadi kafir. Betul? Tapi kalau orang tu dia duk bunyi macam ni, dia tak semayang apa, mayang ni nyusah ya, mayang duk tunggu-tunggu apa, punggung atas ada kepala, mayang ni mau merepek ya, mau tak betul mau bohong ya. Boleh jatuh dah akidah? Boleh. Sebab apa Ustaz? Sebab dia tak hormat, dia tak respect dengan semayang. Boleh rosak akidah dia. Ayah-ayah pergi makan kenduri, tengok orang duk makan dah. Sambil orang duk makan, orang isap jari. Kita tak isap jari, kita tak isap. Orang dia isap, kita tak isap. Tak isap tu tak merosakkan akidah kita. Akidah kita tak rosak. Tambah bab tu sunat dia. Tak rosak. Tapi kalau kita tengok orang isap jari, macam lapar apa? Orang nampak buruk sangat dia isap jari tu. Uduh gila ni orang. Kita menghina amalan tersebut. Boleh rosak akidah dia. Boleh. Nampak beza dia tu? Tak buat, tak apa. Bukan kata tak buat di sini maksud dia tidak menjadikan kita rosak akidah. Tapi kalau kita menghina perkara tersebut, akidah kita boleh terjejas. Sama macam bulan Ramadan nak main ni. Boleh saya minta izin cerita ni dulu. No? Ada satu orang Majusi. Cerita ni disebut dalam kitab Nuzhatul Majalis. Ada satu orang Majusi sembah api. Dia sembah api. Anak dia, satu hari anak dia tu makan depan orang Islam di bulan Ramadan. Orang Islam puasa, anak dia tu duk pergi makan depan orang ramai bulan Ramadan. Dia tengok kelakuan anak dia ni, dia pergi ribut anak dia, dia pang anak dia. Dia kata, terjemah Melayu tu. Dia kata, pasal apa hang ni tak hormat orang Islam yang puasa ni? Pasal apa duk pergi makan depan orang puasa ni? Ni, depa orang Islam ni duk puasa ni, duk pergi makan buat apa depan dia? Dia marah. Rupanya selepas peristiwa tu,
Umur dia tak panjang. Famata dzalikal usbu'. Dalam minggu tu, pak dia ni mati. Ni hak dua sembah bahala, sembah api, mati. Tak apa. Selepas kematian dia, ada satu orang ulama, ada satu orang alim, paling alim di negeri tu, tidur malam, mimpi jumpa majusi ni. Orang alim ni tidur malam, mimpi jumpa majusi ni. Yang menariknya, dalam kitab tu sebut, wa huwa fil jannah. Orang ni seolah-olah berada dalam syurga. Maksud dia dapat layanan yang sangat baik. Orang alim ni tanya, alaysa kunta majusian? Hang ni bukan sembah api ya? Hang ni bukan majusi ya? Dia sembah api ya ni? Laki-laki tu jawab, dia kata, bala, ya. Walakin, dia kata, sebelum aku mati, akramani Allahu bil Islam. Tapi dia kata, sebelum aku mati, Allah Ta'ala muliakan aku dengan Islam. Maksudnya, sebelum aku mati, Tuhan bagi kat aku kesempatan dan mengucap. Kira mengucap-ngucap, mati. Dan mengucap 2 kalimah syahadah masuk Islam, mati. Dia kata, Allah Ta'ala bagi aku kemuliaan tu sebelum aku mati. Sebab apa? Dia kata, li'ihtirami syahra Ramadan. Dia kata, antara sebab dia, sebab aku hidup atas dunia ni, aku muliakan bulan Ramadan. Aku respect dengan bulan Ramadan. Lepas tu kena ada balik benda-benda macam ni. Kadang ada orang tak puasa. Ni boleh tiak lah sikit lah. Kadang ada orang tak puasa. Tak apalah ustaz, saya tak puasa, saya tak boleh puasa. Haid ke apa ke contoh. Kita ada anak perempuan ke apa kan. Mereka haid tak boleh puasa. Tak boleh puasa tak apa. Tapi jangan duk tunjuk kat orang kata dia tak puasa. Jangan duk pergi makan ikut suka. Jangan duk kira keluar makan, tunjuk orang aku tak puasa, tak apa. Jangan. Hormatlah orang puasa. Ayah-ayah ada mak. Kita semua ada mak. Mak kita dulu, tok kita dulu. Mereka pun ada haid juga. Sama aja. Mereka ada haid. Tapi waktu bulan Ramadan, kita sebagai anak, kita sebagai cucu, kita tak tahu pun kata mereka tak puasa. Mereka tak habang. Satu, mereka tak habang. Kata mereka tak puasa. Mereka imsak, tahan diri. Puasa tu tak puasa. Pasal apa nama uzur. Tapi mereka tak makan. Mereka imsak, tahan diri. Kemudian mereka tak habang kat siapa? Sampai bila? Sampai maghrib. Bila main maghrib, anak-anak semua buka puasa, dia turun sekali buka puasa. Anak-anak makan, dia pun makan. Lepas raya nanti dia ganti balik. Sebab apa Ustaz? Dia reti hormat bulan Ramadan, dia reti hormat orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Penghormatan tu hari ni tak ada, hilang. Tu yang duk menega tengok, pukul sebelah, jual teh ikat tepi. Bukan ikat penuh, teh ikat tepi. Dia tak reti hormat bulan Ramadan, dia tak reti hormat orang yang puasa di bulan Ramadan. Jangan sampai tahap tu. Faham kok bahasa tu? InsyaAllah no. Jadi ada 4-5 hari ni kita sama-sama pakat-pakat ambil berat sikit lah. Supaya bulan Ramadan yang hari nanti kita belajar hormat dengan bulan Ramadan ni. Bukan takat buat ibadat ya. Hormat tu pun perlu juga kepada bulan Ramadan. Sebab dia adalah bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Baik. Hadis ke-21. Wallahu alam. Tak ada lah anak Nabi sekolah. Tak kena biar tak anak tak. No? Tak apalah, dia nanti kita akan sambung. Berkaitan dengan tajuk bertanya. Mengaji rupanya kena tanya. Nanti kita bincanglah. Soalan macam mana. Ada soalan tak patut tanya. Ada soalan senyap sudah. Ada soalan balas balik dengan soalan. Nanti kita bincang tengoklah. Rupanya isu berkaitan dengan bertanya ni. No? InsyaAllah. Jadi saya cukup sekadar tu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala sampaikan kita dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini kita perbanyakkan amal kebajikan, perbanyakkan ataupun tebalkan sifat ataupun rasa menghormati dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Jadi saya cukup sekadar itu dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.